Anthony Loke kecam perbuatan ugutan bunuh kepada Teresa Kok. Permohonan injungsi Abdul Wahab ke atas Cikgu Bad ditolak. Pesta hiburan atas gerabak kereta api jejaskan imej KTMB. UMNO Cawangan usul tukarkan jawatan Azalina. Saksi kes Jana Wibawa dakwa JKR terima arahan daripada MOF. Rafizi lancarkan inisiatif penjajaran semula agensi Bumiputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 20 Mei 2024 bersamaan 11 Zulkaidah 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. DAP tidak bertolak ansur dengan keganasan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang mengugut Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok baru-baru ini. Setiausaha Agung parti itu, Anthony Loke Siufuk berkata, unsur keganasan sama sekali tidak boleh diterima terutama dalam menangani perbezaan pendapat dalam politik. Sehubungan itu, katanya DAP mengutuk ugutan terhadap Teresa yang juga naib pengerusi kebangsaan DAP seperti yang dilaporkan baru-baru ini. Katanya menerusi kenyataan seluruh pimpinan DAP bersolidariti dengan beliau berdepan dengan ugutan ini. Anthony yakin siasatan terperinci oleh polis akan dapat menangkap dalang ugutan yang tidak bertanggungjawab itu. Terdahulu Teresa menerusi Facebooknya menyuarakan kebimbangannya selepas menerima sampul yang mengandungi benda keras yang dipercayai 2 peluru diletakkan dalam peti surat di kediamannya. Teresa juga memberitahu kejadian tersebut seolah-olah tidak masuk akal dan mempersoalkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga menerima ugutan bunuh. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa mengesahkan menerima laporan mengenai kes ugutan itu pada jam 9 malam. Bekas penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani hari ini gagal dalam permohonan mendapatkan injungsi terhadap aktivis politik Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Injungsi dipohon Abdul Wahab adalah bagi mendapatkan perintah mahkamah menghalang Cikgu Bad daripada terus mengeluarkan kenyataan berhubung rakaman video didakwa mengandungi perbualan lucah dengan individu mirip bekas Ketua Pengarah JCOM Dr. Muhammad Agus Yusof. Permohonan injungsi itu adalah bagi perintah supaya Cikgu Bad memadam semua hantaran yang didakwa memfitnah Abdul Wahab menerusi laman Facebook rasminya Cikgu Bad. Dalam prosiding hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ros Mawar Rozin menolak permohonan injungsi Abdul Wahab selepas memutuskan beliau gagal membuktikan wujud risiko sebenar bagi Cikgu Bad untuk terus menerbitkan kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu. Hakim itu berkata mahkamah mendapati plaintiff iaitu Abdul Wahab di tahap ini gagal memuaskan keperluan dan mematuhi kehendak yang ketat mengikut aturan 29 Kaedah 1-2A Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Katanya plaintiff gagal menunjukkan kenyataan itu adalah menfitnah malah sebelum mahkamah menimbangkan pembelaan yang dikemukakan defendant. Mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan kes saman fitnah itu selama 3 hari bermula 2 September 2024 dan pengurusan kes lanjut pada 3 Julai ini. Pada 22 Disember 2023, Abdul Wahab memfailkan saman terhadap Cikgu Bad dan menuntut ganti rugi RM5 juta sebagai ganti rugi teruk dan teladan serta permohonan maaf secara terbuka daripada defendant. Menurut penyataan tuntutannya, Abdul Wahab mendakwa Cikgu Bad pada 16 November 2023 mengedar dan mendedahkan penyataan fitnah dalam bentuk video melalui Facebook atas nama Cikgu Bad dan Cikgu Bad Official untuk tuntutan umum. Pesta hiburan di atas gerabak kereta api baru-baru ini telah menjejaskan imej dan maruah Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Demikian kenyataan yang dikeluarkan menurut Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB RUM menerusi Facebooknya. Malah ia juga mendapat respon daripada PAS iaitu Ketua Penerangan PAS Ustaz Ahmad Fazli Syari membidas pesta tersebut
bertentangan dengan budaya ketimuran yang mengutamakan nilai tata susila, kesopanan dan hiburan sederhana. Katanya pesta hiburan yang seperti menghadiri kelab malam itu tidak mencerminkan nilai rukun negara dan mencemarkan nama KTMB iaitu merupakan satu aset negara bersejarah. Pesta terbabit menerima jolokan sebagai festival hiburan atas kereta api pertama di Asia Tenggara. Itu dianjurkan oleh entiti bernama Pinkfish Festival yang bermula dari stesen kereta api Kuala Lumpur sebagai lokasinya. KTMB merupakan salah satu daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC yang berada di bawah Kementerian Keuangan. PAS menggesa agar siasatan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan akan punca bagaimana program sebegini boleh diluluskan. Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata imej KTMB serta pengamalan budaya hiburan sederhana tanpa dicedok daripada mana-mana negara barat harus dipertahankan dalam negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. UMNO cawangan SS9A Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang disandang Datuk Seri Azalina Othman Said. Ketua UMNO cawangan SS9A Amin Syukur berkata Azalina yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi dilihat tidak fokus kepada tugas Ketua Penerangan Parti yang seharusnya perlu bersikap lebih proaktif. Menurutnya, pihaknya beranggapan akar umbi UMNO memerlukan pelaksanaan strategi, gerak kerja dan hala tuju drastik yang lebih jelas agar setiap tindakan tidak tersasar. Ia susulan akar umbi dikatakan kurang pendedahan serta kurang penerangan secara dalaman khususnya dari unit atau pasukan terbabit. Justru Amin berkata UMNO cawangan SS9A Damansara mengusulkan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican untuk menggalas tugas Ketua Penerangan baharu dan berharap usul itu dipertimbangkan kepimpinan tertinggi UMNO. Katanya cadangan diusulkan itu selepas melalui pertimbangan rasional demi kebaikan UMNO dalam mendepani situasi semasa politik tanah air. Mahkamah Session Kuala Lumpur diberitahu bahawa Jabatan Kerja Raya JKR menerima arahan daripada Kementerian Keuangan MOF pada akhir 2020 berhubung projek itu. Bekas Pengarah Perkhidmatan Ukur Bahan JKR Zulkifli Yamat berkata arahan MOF itu berkaitan dengan cadangan kontraktor untuk projek Jana Wibawa. Zulkifli yang bersara pada 8 Disember 2020 berkata satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan turut dihadiri Ketua Pengarah JKR Datuk Seri Zulkifli Sulaiman. Zulkifli menjelaskan dalam keterangan itu bahawa bagi projek lantikan prakelayakan punca kuasa bermula daripada surat cadangan daripada MOF kepada JKR. Beliau berkata demikian ketika membacakan keterangan dalam kes yang membabitkan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan hari ini. Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Senjiang Berhad mendapatkan projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang bernilai 232 juta ringgit. Beliau juga didakwa menerima wang tunai 6.96 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Senjiang Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis Senjiang Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Wan Saiful berdepan 18 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 5.59 juta ringgit dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun syarikat termasuk milik Sinar Karang Kraft Sendian Berhad. 3 agensi bermandat Bumiputera di bawah kawal seliaan Kementerian Ekonomi dijajar semula selaras dengan matlamat Kerajaan Madani untuk memperkasa dan melonjakkan penyertaan ekonomi Bumiputera secara strategik, mampan dan berkesan, kata Menterinya Rafizi Ramli. Beliau berkata ia akan dijayakan melalui kerjasama pintar dan inovatif antara sektor awam dan swasta sejajar dengan prinsip Kerajaan Madani yang memberikan keutamaan kepada inklusiviti, keberkesanan dan kelestarian.
penjajaran semula strategi dan pelaksanaan bagi unit peneraju agenda Bumiputera Teraju, Yayasan Peneraju YP dan Ekuiti Nasional Berhad Equinas dilaksanakan setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang telah dijalankan awal tahun ini. Rafizi berkata menerusi penjajaran semula ini, YP, Teraju dan Equinas akan memainkan peranan yang khusus dalam ekosistem keusahawanan Bumiputera. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.